Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair tentang tafsiran Ibnu Abbas berhubung dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini: la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bermaksud janganlah engkau menggerak-gerakkan lidahmu untuk segera membacanya, yakni Al-Quran. Katanya Rasulullah SAW mengalami kesukaran ketika menerima Al-Quran, dan baginda seringkali muka surat 80 bersambung muka surat 80, baginda seringkali menggerak-gerakkan bibir. Ibnu Abbas mengatakan bahawa aku menggerak-gerakkan bibirku sebagaimana Rasulullah SAW menggerak-gerakkan bibirnya. Sa'id juga berkata, aku menggerak-gerakkan kedua-dua bibir sebagaimana Ibnu Abbas menggerak-gerakkannya. Maka beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah kamu menggerak-gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran itu, untuk kau segera mendapatkannya. Sesungguhnya kami jamin akan mengumpulkannya dan membacakannya. Ibnu Abbas berkata bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan memberikan kemampuan kepadamu untuk membacanya. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami selesai membaca, maka ikutlah membacanya. Ibnu Abbas mengatakan bahawa maksudnya ialah dengarlah bacaan itu dan diamlah. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala seterusnya, thumma inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya, yakni yang memerlukan penjelasan. Maksudnya ialah kami jamin kau akan dapat membacanya selepas itu. Setelah itu, apabila Rasulullah SAW didatangi Jibril, baginda hanya mendengar terlebih dahulu bacaan Jibril. Kemudian apabila Jibril telah berlalu, baginda SAW mampu membacanya sebagaimana yang dibaca oleh Jibril sebelum itu. Kita tengok semula perbincangan di bawah hadis tadi, muka surat 40, muka surat muka surat 80 lah. Surat 80. Muka surat 77 ya, 77 muka surat 77 ya, hadis tadi, di bawah hadis tadi. Di dalam terjemahan itu, di mana ada kurungan, bracket, sebenarnya dalam kitab asalnya tidak adalah kira-kiranya begitu. Saya tambahkan untuk lebih jelas, supaya kita mengetahui tentang sekurang-kurangnya tarikh lahir, tarikh wafat matinya seseorang perawi itu, atau kalau ada nisbahnya dan kunyahnya juga, ataupun nama panggilannya juga dimasukkan. Macam kita tengok hadis yang kelima itu, Musa, kunyahnya ialah Abu Salamah, itu kunyah. Musa bin Ismail Al-Minqari At-Tabudhki meninggal pada tahun 223 Hijrah. Begitulah seterusnya. Yang lain-lain itulah. Itu untuk lebih jelas. Dan keterangan-keterangan seperti ini boleh kita dapati di dalam syarah-syarah hadis Bukhari, terutamanya dalam syarah Kirmani dan syarah Qastalani.
Boleh dikatakan kebanyakannya saya merujuk ke situ. Ini riwayat Sa'id bin Jubair tentang tafsiran Ibnu Abbas berhubung dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kita telah bacakan tadi terjemahannya. Cuma di situ ada nokta saya buat 48 di situ. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesukaran ketika menerima Al-Quran. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzil shiddah. Di situ ada penjelasan kenapa dia berasa sukar. Kenapa dia berasa sukar. Dan rasa sukar macam ni dengan kaifiat, dengan cara mengikut-ngikut, dengan menggerak-gerakkan lidah, menggerak-gerakkan bibir, mengikut Jibril ni, adakah selama-lamanya atau untuk sementara saja di peringkat permulaan wahyu? Itu yang perlu kita terangkan di sini. Cuba tengok nota 48. Kesukaran Nabi SAW membaca ayat Al-Quran di peringkat permulaan menerima wahyu disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah satu, sebagaimana telah diulas dalam perbincangan sebelum ini, wahyu Al-Quran merupakan sesuatu yang amat berat untuk ditanggung oleh Nabi SAW. Hakikat ini dapat dilihat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Bermaksud sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Yang kedua, kesukaran menanggungnya ditambah lagi dengan cara penyampaiannya, yaitu melalui kedatangan Jibril yang muncul bukan dalam rupa fizikal seorang manusia biasa. Walaupun di antara Nabi SAW dan Jibril AS sudah wujud banyak persamaan, kerana baginda dan Jibril adalah sama-sama Rasul pilihan Allah, seperti mana firman-Nya, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah telah memilih rasul-rasul dari kalangan malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Namun interaksi di antara dua makhluk yang berlainan jenis pada hakikatnya, walaupun pada zahirnya nampak sama dalam rupa manusia, menimbulkan kesukaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keupayaan baginda untuk menguasai ayat-ayat yang dibacakan Jibril. Itulah yang dikatakan dia mengalami kesukaran, terutamanya jika ayat-ayat tersebut agak panjang atau jumlah ayat-ayat yang pendek agak banyak dan mengelirukan. Apatah lagi di samping terpaksa bertungkus lumus mengikuti bacaan Jibril, baginda juga harus mengingati dan menyelami maksud ayat-ayatnya. Jadi itulah yang jadi susah, jadi berat. Yang keempat, kebimbangan akan terlepas mana-mana bahagian ayat yang dibacakan Jibril, sebab tidak ada lagi jaminan sebelum itu. Tidak ada lagi jaminan. Jadi jaminan inilah ketikanya masa Nabi SAW mendapat jaminan daripada Allah SWT. Kebimbangan ini jelas dapat dilihat di dalam hadis di bawah kitab tafsir nanti. Dalam kitab tafsir jelas, ini tidak tafsir sungguh lagi ni, cuma baru berkait dengan permulaan wahyu saja, ada kaitan dari situ. Dalam kitab tafsir nanti jelas ada sebut. Di dalamnya tersebut begini, yakhsha an yanfalita minhu. Bermaksud beliau sallallahu alaihi wasallam bimbang apa yang dibacakan Jibril itu akan terlepas daripadanya. Itu kebimbangan dia. Yang kelima, di bawah kitab tafsir juga nanti tersebut sebab kenapa Nabi SAW sibuk menggerak-gerakkan lidah ketika Jibril membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebabnya ialah baginda hendak menghafal terus ayat-ayat itu. Teks hadis berkenaan begini adanya, yuridu an yahfazahu. Itu dalam kitab tafsir nanti. Bermaksud dia hendak menghafalnya. Itu sebab dia gerak-gerak tu.
cepat-cepat tu dia takut terlepas, takut tak ingat. Sebab tidak ada jaminan lagi. Jadi kalau kita baca ayat-ayat tadi, dia di situlah bermula ada sebut jaminan itu. Keadaan itulah antara yang menyukarkan baginda sallallahu alaihi wasallam di peringkat permulaan menerima wahyu. Habis di situ dari segi sudut kesukaran yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apakah punca dan sebabnya. Dalam mentafsirkan ayat 16 hingga 19 surah Al-Qiyamah tersebut, Ibnu Abbas telah menggambarkan kesukaran dan reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat permulaan baginda menerima wahyu. Dalam tafsirnya, Ibnu Abbas menyatakan sebab-sebab yang mendorong Nabi SAW menggerakkan bibir seperti tersebut di dalam ayat berikut, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dengan berkata, Nabi SAW mengalami kesukaran ketika turunnya wahyu, dan baginda menggerak-gerakkan kedua bibir baginda. Lantas sambil menggerak-gerakkan bibirnya, jadi Ibnu Abbas ajublah Nabi. Gitu, ajub. Jadi bila Jibril baca tu dia tu gitu tu kan. Jadi Ibnu Abbas pun ajublah Nabi gerak-gerak tu. Dia pun gerakkan bibirnya. Ibnu Abbas berkata, aku menunjukkan gerakan bibirku ini kepada kamu seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Sa'id bin Jubair, iaitu murid kepada Ibnu Abbas, ketika beliau menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya berkata, aku menggerakkan kedua bibirku sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Lalu beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Dia pun turunkan riwayat ini dengan cara begitulah. Dia panggil ada musalsal di situ, ada musalsal. Manakala dalam mentafsirkan ayat inna alaina jam'ahu wa qur'ana, bermaksud sesungguhnya kami jamin untuk mengumpulkannya. Apa makna mengumpulkannya? Ibnu Abbas telah mentafsirkannya dengan kami jamin untuk mengumpulkannya di dalam dadamu. Ini kamu akan ingat, jangan risau. Dan kami juga berikan jaminan bahawa kamu pasti akan dapat membacanya. Walaupun kamu tak gerak-gerakkan bibir pun, kamu pasti akan dapat baca. Tak perlulah duduk ikut gerakkan bibir, mulut Jibril itu tak perlu. Kamu dengar saja. Ini jaminan. Sudah ada jaminan. Lepas ini Nabi SAW tidak begitu lagi. Sebanyak-banyak wahyu yang diterimanya, kemudian daripada ini peristiwa ini, tak ada lagi lah begitu keadaannya. Dalam mentafsirkan ayat فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, bermaksud apabila kami telah selesai membaca, yang ini Jibril lah, melalui Jibril. Bila selesai, dia baca dulu selesai, maka kamu hendaklah diam dan mendengar dengan baik. Manakala tafsiran ayat thumma inna alaina bayana, bermaksud kemudian sesungguhnya kepada kami lah terserah untuk terserah urusan menjelaskan kandungannya. Jadi apa maksudnya, perinciannya macam mana, kamu tak perlu fikirlah, menyusah-nyusahkan, bebankan fikiran kamu tu apa maksudnya pula ada sebalik ni. Tak payah, kami akan jelaskan. Melalui apa? Sama ada melalui ayat-ayat Al-Quran yang lain ataupun melalui wahyu berupa hadis lah. Nabi faham, ini maksudnya. Dia pun cerita lah ini. Iaitu untuk disampaikan bacaannya kepada orang lain pula. Jaminan ini merupakan satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW, di mana baginda sendiri mampu membacanya dan menyampaikan bacaannya kepada orang lain, walau sebanyak dan selama mana sekalipun yang baginda kehendaki. Itulah yang berlaku. Itulah yang berlakunya selepas itu. Sebelum pandai baca lagi, ya, baca boleh dah. Itu sudah boleh dah. Cuma apabila macam beginilah, macam guru Quran mengajar budak-budak yang baru, macam mana budak-budak tu dia akan turun guru dia ikutnya. Macam itulah. Itu cara permulaan. Permulaan memang begitu biasa.
Kalau kita mengajar Quran sekarang ni, budak-budak begitu mula-mulanya. Tapi setelah dia lama sikit, kita boleh baca satu ayat, dia dengar, lepas tu dia baca dengan betul. Gitulah. Ni nak cerita proses ni. Jadi sebanyak mana pun telah disampaikan oleh Jibril, dia boleh baca dengan baik. Cara bacanya betul sebagaimana yang Allah kehendaki, bukan mengikut bahasa Arab yang biasalah, tanpa ikhfa'nya, izharnya, apa-apalah kita kata, idghamnya, dia cukup baca. Itu jaminan. Bacaan tu cuma daripada lisan sajalah, bukan daripada tulisan. Ada lisan saja. Soal baca dia sudah boleh baca. Dia sudah boleh baca. Mengikut kita lah. Orang yang kata tak boleh baca itu pendapat dia. Tak apa, masing-masing. Mengenai percanggahan di antara firman Allah SWT yang merupakan teguran Allah kepada baginda kerana menggerak-gerakkan lidah di dalam ayat 16 surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Lisanak dia sebut, dalam hadis itu lisan, tapi dalam hadis dia sebut menggerak-gerakkan bibir, bukan lidah. Ibnu Abbas pun kata begitu juga. Sa'id bin Jubair pun dia kata, aku menggerakkan bibir, bukan lidah. Apa? Adakah di sini ada percanggahan, pertentangan? Itu yang kita nak bincang. Iaitu gambaran Ibnu Abbas tentang bagaimana Nabi SAW menggerak-gerakkan bibir melalui kata-katanya. Wa kana mimma yuharriku syafatai, bukan lidah, bukan lisan. Dia tidak sebut lisanahu di sini, tapi syafatai. Ini macam ada percanggahan. Apa beza? Apa maksudnya? Adakah rahsia di sebalik perbezaan itu? Terdapat beberapa jawapan daripada para ulama mengenainya. Antaranya ialah satu, ia termasuk dalam bab iktifa. Ini satu kaedah kan. Banyaklah sebenarnya kalau kita baca kitab Bukhari ini, di setiap selekor lah boleh kita kata ada kaedah, ada kaedah. Ini kaedah. Ini semua kaedah ilmu ni, ilmu balaghah apa semua. Ini kaedah ilmu balaghah. Boleh dikatakan bagi saya lah, tak mungkin nak faham Quran ni kalau tak tahu ilmu balaghah. Kalau tahu ilmu nahwu saja pun tak boleh. Banyak tempat macam iktifak ni, ya bukan nahwu, ilmu balaghah, iaitu berpada dengan hanya menyebutkan satu daripada dua atau lebih perkara yang berlawanan dan bertentangan. Kaedah ini memang biasa digunakan pakai dalam bahasa Arab, walaupun dalam bahasa kita mungkin saya tak berapa nampak tu, tapi bila kita baca Quran, baca hadis, kita kena ikut bahasa dia lah. Dalam bahasa dia, kaedah bahasa dia. Misalnya di dalam firman dalam dua firman Allah berikut, di sini ada guna kaedah ni, iktifak dia panggil. Kaedah iktifak, yang ni sebut satu saja, yang satu lagi itu kira maklum lah. Kalau yang satu ni ada, yang satu lagi sepatutnya lebih-lebih lagi lah ada. Iaitu fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Bermaksud, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang menguasai timur dan barat, sesungguhnya kami benar-benar maha berkuasa. Surah Al-Ma'arij ayat 40. Sedangkan Allah juga menguasai utara, selatan dan arah-arah yang lain, kan? Tidak gitu. Tapi kenapa dia kata Tuhan yang menguasai timur dan barat saja? Apakah maknanya utara dan selatan itu dikuasai oleh yang lain pula? Tidak. Kenapa tidak disebut? Ini dia guna kaedah iktifak, berpada dengan yang itu saja. Sebab bila ada timur dan barat, ada juga utara dan selatan dengan sendirinya. Walaupun dengan hanya menyebut timur dan barat, maksudnya adalah tetap merangkumi segala arah yang lain. Menyebutkan timur dan barat semata-mata itu adalah berdasarkan kaedah iktifak. Ini berdasarkan kaedah iktifak.
atau berpada dengan apa yang telah disebut sahaja. Ia sama sekali tidak menafikan kekuasaan Allah terhadap arah-arah yang lain. Tidak menafikan itu. Yang kedua, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Bermaksud, dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dan tempat yang saya garis kena berhenti di situ. Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Sama juga dengan firman Allah ini, Ia sama sekali tidak menafikan ada juga pakaian yang Allah jadikan untuk memelihara manusia dari sejuk. Dia kata pakaian yang memelihara manusia dari panas saja. Dia tidak sebut yang memelihara manusia dari sejuk. Tapi apakah ini berarti Allah hanya membuat pakaian yang melindungi manusia daripada kepanasan sahaja? Tidak. Kenapa dia sebut itu saja? Dia guna kaedah iktifa. Itulah, pergi situlah. Sebab kalau memelihara diri dari panas, tentulah dari sejuk lebih-lebih lagi. Kalau panas dia tak pakai baju pun tak apa. Kan? Kalau sejuk tak boleh, mesti orang cari pakaian nak melindungi tubuh dia tu. Seperti kita kata, ini contoh lain lah, contoh yang biasa, mudah sikit. Kita kata payung dapat melindungi kita daripada kepanasan. Tak sebut hujan, sebut dari kepanasan. Dalam panas tu kita berjalan begitu saja pun boleh. Berapa ramai orang berjalan dalam panas, dia tak pakai payung pun. Jadi kalau ketika panas tu pun orang gunakan payung, dalam hujan lebih-lebih lagi lah, tak payah sebut itu. Lebih-lebih lagi, cuba tengok. Kalau musim hujan, kan lama orang pakai payung. Kalau masa panas, aman? Tak aman. Tapi kalau masa panas tu pun dia guna payung, masa hujan lebih-lebih lagi lah. Jadi yang lebih-lebih lagi tu tak payah sebut, faham sendiri lah. Begitu cara. Itu dia panggil iktifak. Sama juga kita kata dalam percakapan kita, ini bab iktifak semua. Cuma kita kaedah kita tu tak ada dalam bahasa kita. Kita guna. Duduklah sini dulu, tunggu saya nak pergi buang air besar. Kalau kamu buang air besar saja, kamu dapat kawal ke air kecil? Jadi semua air besar saja sudah memadai. Itu iktifak orang panggil. Sebab dengan sendirinya air kecil tu dia keluar, tak payah sebut itu. Tak payah sebut. Itu termasuk dalam bab iktifak. Dalam bahasa kita pengguna dia tengok guna tu Kita tak kata tunggu saya di sini, saya nak pergi buang air besar dan air kecil. Tak payah. Tak payah sebut gitu. Air besar saja sudah masuk. Dengan sendirinya sudah faham. Sebab ini dia khitabkan, dia tujukan Quran ini, hadis ini kepada orang yang berakal. Bukan kepada orang yang gila. Yang dituju dia tu orang yang berakal. Tidak lebih menyebutkan pakaian yang memelihara manusia dari panas itu sebagai nikmat Allah, tidak lebih daripada beriktifak. Mulalah kita guna bahasa tu seperti mana kita dulu tak tahu guna iltizam, kita sudah guna. Apa salahnya guna bertakwa, ni beriktifak. Kalau kita nak sebut bahasa Melayu yang betul panjang beriktifak guna. Ini kita berpada dengan itu saja, tak sebut yang seterusnya yang panjang itu. Atau berpada dengan apa yang telah disebutkan semata-mata. Dia kan kalau Melayu berpada dengan apa yang telah disebutkan semata-mata, panjang tu. Kalau kita kata beriktifak, pendek. Begitulah dengan kandungan hadis
yang sedang dibincangkan sekarang. Kerana dari sudut logiknya, pembacaan dan penyebutan tidak mestilah dengan menggerakkan kedua-dua bibir, atas dan bawah. Boleh orang bercakap guna bibir atas saja atau bibir bawah saja. Walaupun dia sebut dalam Quran sebut dengan lidah, dengan sendirinya bibir yang akan bergerak juga. Tapi kenapa dia bezakan? Dalam hadis guna bibir, dalam Quran guna lidah. Dia ada juga rahsia. Malah ia termasuk dalam kaedah lazim dan malzum. Lazim dan malzum. Ini termasuk dalam tu. Jadi bila kata bercakap, dengan sendirinya akan bergerak lidah dan bibir. Dia dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Tak boleh seseorang itu bercakap tanpa bergerak bibir dia, lidah saja bergerak. Tak boleh juga bibir saja, lidah jangan bergerak. Ada macam tu? Tak ada. Ini lazim dan malzum, sesuatu yang mesti. Bila ada ni, adalah ini. Itu dari segi hukum logik lah. Bila ada naik matahari, adalah siang. Jadi siang itu malzum. Matahari terbit naik, lazim. Sesuatu yang mesti ada apabila ada yang ini. Misalnya gitu, bila terbenam matahari, adalah malam. Jadi matahari itu lazim, terbenam. Malzumnya malam. Itu benda yang mesti. Bila kata ada anak, mestilah ada bapa dia, ibu dia. Mesti begitu. Tak mungkin. Tapi kalau anak, tidak semesti dia ada anak pula kan. Itulah ilah. Itulah ilah. Kalau mengikut kaedah biasa, umum. Sunnatullah yang biasa. Jadi sebenarnya tidak timbul sebarang percanggahan di antara hadis dan Al-Quran bila kedua-duanya menggunakan ada salah silap perbaikilah ya. Salah satu daripadanya dengan menggunakan kaedah iktifak tersebut. Malah ia menunjukkan bahawa Al-Quran dan hadis saling dan sering menjelaskan makna satu sama lain. Yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Awanah dan Israel daripada Musa bin Abi Aisyah dalam bentuk ringkas, mukhtasar. Kenapa hadis ini dia sebut gerak bibir saja, dia tidak sebut lidah? Boleh juga kita tengok dari sudut lain. Satunya tengok dari sudut menggunakan kaedah iktifak tadi. Yang keduanya kita tengok dari sudut hadis ini adalah hadis yang tidak lengkap, hadis yang telah diringkaskan oleh perawinya. Ia hanya menyebutkan perkataan bibir sahaja. Hadis seperti ini termasuk dalam bab hadis yang diringkaskan oleh perawi-perawi tertentu. Dalam kaedah ilmu hadisnya dia panggil min bab ikhtisarir ruwa. Min bab ikhtisarir ruwa. Perawi yang terlibat dalam meringkaskannya di sini ialah Abu Awanah dan Israel. Bila kita kata hadis ini diringkaskan, siapa yang meringkaskan? Dan di mana yang penuhnya ada tak? Tak boleh kita dakwa gitu saja. Mesti kita boleh buktikan. Mereka berdua lah yang menyebutkan pergerakan bibir sahaja itu. Riwayat Sufyan daripada Musa bin Abi Aisyah, ini gurunya sama, pula hanya menyebutkan lidah sahaja. Itu hadis juga, dia sebut lidah saja. Dalam riwayat Sufyan daripada Musa bin Abi Aisyah, ringkas juga, itu pun ringkas juga. Maka ia juga termasuk dalam hadis mukhtasar. Riwayat yang lengkap daripada Musa bin Abi Aisyah telah dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab tafsir. Sebab di situ tempat dia sebenarnya, bukan di sini. Di tempat, kalau tempat bukan sebenarnya, dia ringkas saja. Tempat sebenar baru dia cerita sepenuhnya. Ada macam-macam hadis dan akan ada nanti riwayat ini melalui saluran Jarir bin Abdul Hamid. Di dalam riwayat itu menyebutkan Nabi SAW menggerakkan kedua-duanya, lidah dan bibir. Ada satu. Itulah riwayat yang lengkap. Ada pun yang lain-lain, iaitu riwayat mukhtasar, riwayat yang ringkas.
Yang ketiga, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lidah sahaja di dalam Al-Quran ialah untuk menyatakan kepada Nabi SAW yang baru dilantiknya bahawa dia mengetahui setiap tindakan hambanya. Itu rahsia dia. Dari segi rahsia dia, hikmah kenapa dia guna kata lidah saja. Kalau dalam Quran itu tak ada rekah dah, tak boleh kata rekah macam hadis. Hadis bolehlah kata mukhtasar. Ini riwayat mukhtasar, hadis mukhtasar boleh kata. Kalau Quran tak ada. Jadi kita boleh kata kenapa Allah pilih lidah saja. Dia mengetahui setiap tindakan hambanya. Dia adalah alimul ghaibi wasyahadah. Tuhan yang maha mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata. Hinggakan pergerakan lidah yang tidak mampu dilihat manusia sekalipun dilihat dan diketahuinya. Sebaliknya, tujuan hadis yang mengutamakan menyebut bibir pula ialah kerana pergerakannya lebih mudah untuk ditunjukkan kepada orang lain. Kalau Ibnu Abbas nak tunjukkan pergerakan lidah, dia tutup mulut dia. Dia gerak-gerak dalam mulut dia tu, lidah nak nampak macam mana? Jadi tunjukkan pergerakan bibir supaya mudah dilihat. Nampaklah pergerakan itu. Nampak menunjukkan ini bercakap, bertutur ni. Menyebutkan bibir pula ialah kerana pergerakannya lebih mudah untuk ditunjukkan kepada orang lain. Contohnya Ibnu Abbas dengan mudah telah menunjukkan aksi menggerakkan bibir kepada murid-muridnya. Tidak begitu keadaannya kalau beliau menggerakkan lidahnya. Ada muridnya mana nak tahu kalau tak gerak bibir, menggerak lidah saja di dalam. Dia ada menggerakkan sesuatu. Yang keempat, oleh kerana lidah memainkan peranan paling penting dalam percakapan dan ia merupakan punca sebenar bagi kemampuan pertuturan manusia, maka Allah menyebutnya secara khusus. Hadis pula menyebutkan sesuatu yang kelihatan kepada semua orang ketika seseorang bercakap dengannya, ia tentunya bibir. Jadi dia sudut pandang itu, cara, maksud, tujuan masing-masing itu dia ada. Yang kelima, nisbah ataupun perhubungan di antara lidah dan bibir ketika seseorang bercakap adalah nisbah talazum, orang panggil. Ini dari segi ilmu logiknya, dia panggil nisbah talazum. Tidak menyebutkan salah satu daripadanya tidak menimbulkan masalah, kerana kedua-duanya tidak mungkin dipisahkan dan sentiasa saling memerlukan. Macam kita kata tadi lah, tak sebut buang air kecil pun tak apa, dia mesti ada. Dia mesti ada bersama. Yang keenam, sama ada Al-Quran atau hadis, kedua-duanya telah memakai satu kaedah majaz mursal. Ini lagi kaedah ilmu balaghah yang terkenal, iaitu itlaqul juz wa iradatil kull. Sebut sebahagian tetapi yang dimaksudkan ialah keseluruhan. Sebut sebahagian tetapi yang dimaksudkan ialah keseluruhan. Itu maksud itlaqul juz wa iradatil kull. Jadi dia sebenarnya di sini, baik kita tengok tu. Keseluruhan yang dimaksudkan di sini ialah mulut. Yang Nabi SAW menggerakkan mulutnya. Jadi maksud Allah ialah jangan engkau menggerakkan mulutmu. Begitu juga maksud Ibnu Abbas, Nabi SAW menggerak-gerakkan mulutnya. Bukankah terletak di mulut manusia itu bibir dan lidahnya? Jadi sebut sebahagian tapi maksudnya semua sekali. Seperti mana tadi kita jumpa dalam sebutkan sujud tapi maksudnya sembahyang. Wa minal laili fasjud lahu. Misalnya fasjud dengan makna sembahyang. Dan malam tadi kita jumpa ada juga hadis, iaitu sesiapa yang naik ke masjid dan dia sujud dua sujud itu maksudnya sembahyang. Yang ini 2 rakaat. 2 rakaat sembahyang. Jadi disebut sujud, ini orang panggil itlaqul juz wa iradatil kull. Seperti pihak penguasa berkata misalnya kan, ini untuk mudah faham saja, benda tu sudah ada dah kan, dalam bahasa kita pun ada, tapi
Saya tidak tahu. Saya tanya ahli-ahli bahasa Melayu pun dia tidak tahu juga dari segi apa namanya kaedah majaz mursal ini. Lepas tu termasuk di bawahnya berapa banyak bahagian lagi, termasuklah salah satunya itlaq juz wa iradatul kull. Dia kata tak ada bahasa Melayu. Tapi dari segi guna ada. Sepatutnya kena ada lah. Kita kena fikirlah biar ada kan benda ni. Misalnya pihak penguasa berkata, jangan sedap hati sangat kamu padu kereta tu sesuka hati kamu. Kami ada mata, ada telinga di mana-mana. Dia sebut ada mata, ada telinga. Jadi ada mata saja atau dia telinga saja? Dia mata-mata pun daripada situ lah, sebab dia banyak menggunakan mata kan. Jadi kami ada mata, ada telinga di mana-mana. Jadi sebutkan sebab dalam mengetahui rahsia ni itulah yang banyaknya. Banyaknya apa? Bukan mulut, banyaknya telinga dengar saja, mata tengok saja, tak payah bercakap. Jadi dia sebut mata dan telinga. Jadi apakah maksudnya mata saja atau telinga saja? Tidak boleh situ semua sekali. Satu tubuh dia yang lengkap itu. Jadi sebut mata maksudnya polis misalnya, pegawai keselamatan dan sebagainya. Semua sekali lah, satu tubuh dia yang lengkap. Ini dikatakan sebut sebahagian, tapi bukan maksudnya sebahagian, tapi semua sekali. Kemudian mengenai perbezaan lafaz di antara kata-kata Ibnu Abbas dan muridnya Sa'id bin Jubair pula, iaitu Sa'id mengatakan bahawa aku menggerakkan kedua bibirku sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Ini salah lah ni replace punya pasal ni. Jadi macam ni, manakala tu manakala Ibnu Abbas pula berkata, aku menunjukkan gerakan bibirku ini kepada kamu seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beza tu. Yang Sa'id bin Jubair kata seperti mana aku lihat, yang Ibnu Abbas kata seperti mana yang telah dilakukan. Tidak semesti dia lihat. Ada orang yang cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan begini-gini. Jadi apa beza? Beza tu. Kalau Sa'id bin Jubair memang dia tengok Ibnu Abbas tu menggerak-gerakkan bibirnya. Ibnu Abbas ni tidak. Mengikut kebanyakan ulama, dia ada beberapa saja hadis Ibnu Abbas yang diterima secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain itu dengan perantaraan sahabat. Maknanya semua boleh dikatakan kebanyakannya mursal. Setengah-setengah ulama mengatakan hanya 4 saja. Tapi Ibnu Qayyim lebih daripada 10. Tapi itulah yang pada halnya di riwayat banyak kan. Bukan 10 tu saja, kalau kata 20 pun bukan banyak lagi. Jadi yang lain-lain itu macam mana? Yang lain-lain itu riwayat secara mursal kan? Dia terima daripada sahabat yang lain, sahabat tu cerita. Sebab tu dia kata yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan seperti mana aku lihat, seperti mana yang murid dia kata tu. Beza tu. Itu amanah dia tu, amanah. Jadi ada beberapa jawapannya. Antaranya ialah satu, Ibnu Abbas sebenarnya tidak melihat sendiri aksi yang dianjur oleh beliau daripada Nabi SAW tersebut, seperti mana Sa'id bin Jubair yang jelas telah melihatnya daripada aksi beliau melakukannya. Sebaliknya, beliau hanya melihatnya dilakukan oleh sahabat lain yang melihat Nabi SAW menggerak-gerakkan bibir baginda SAW. Ini kerana peristiwa Nabi mendapat teguran ekoran perbuatan baginda menggerak-gerakkan bibir atau lidah baginda tersebut berlaku sewaktu tempoh permulaan baginda mendapat wahyu. Sedangkan tarikh kelahiran Ibnu Abbas hanya dicatat 3 tahun sebelum hijrah. Itu pun satu juga sebabnya. Jadi dia tak boleh kata dia lihat. Kalau dia kata dia lihat, macam mana? Muskil. Okay. Kalau di peringkat permulaan ini, peringkat permulaan turun wahyu, dia tak ada lagi, macam mana dia nak tengok? Jadi ini bermakna riwayat Ibnu Abbas di atas adalah riwayat mursal sahabi. Tapi mursal sahabi ini mengikut kita kaedah ahli sunnah, usul hadis, semua terima. Semua terima. Asalkan
sanad di bahagian bawahnya semuanya okey, tak apalah. Bahagian sahabat tu walaupun dia tidak sebut, dia ambil daripada siapa yang cerita kepada dia, tak jadi masalah. Hadis itu tetap sahih, tetap sahih, mursal sahabi, dengan syarat yang di bawah dia tu sahih lah. Menurut jumhur ulama, mursal sahabi juga boleh dijadikan hujjah. Yang kedua, sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa tidak semestinya apabila Ibnu Abbas tidak menyebutkan bahawa beliau melihatnya sendiri, membawa maksud beliau tidak pernah melihatnya. Tak boleh kita kata juga begitu. Jadi kalau dia kata seperti mana yang dilakukan, kita kata dia tak lihat sendiri. Tak lihat tu pada masa mula-mula Nabi terima wahyu ni, betul lah dia tak ada lagi. Tapi boleh jadi Nabi SAW kemudiannya cerita kepada dia dan dia menggerak-gerakkan bibir. Pada ketika tu dia lihatlah. Dia lihat. Kalau macam tu, kalau Ibnu Abbas ni terima sendiri cerita ni daripada Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi orang panggil apa yang dinamakan mursal sahabi, itu tak ada lah. Bahkan ini marfu' sampai terus kepada Nabi SAW. Boleh jadi Nabi SAW cerita pula kepada dia dengan menggerak-gerakkan bibir, begitu. Kemudian berkenaan dengan teknik periwayatan macam ni, kalau macam ni kita panggil riwayat musalsal. Riwayat musalsal. Sebabnya Nabi menggerakkan bibir dia, Ibnu Abbas menggerakkan bibir dia, anak murid kepada Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair menggerak-gerakkan bibir dia kepada anak murid di bawah dia lagi. Tapi musalsal ini sahih kah? Dan musalsal ini musalsal betul-betul kah? Terjamin kah? Tidak. Sebab begitulah kebanyakan hadis musalsal ini dia tidak terjamin banyak. Dari segi betul-betul bersambung terus sampai ke bawah. Ada banyak tu adalah banyak, tapi yang sahih, yang sahih tu lain, ada tu lain. Dan musalsal Ibnu Abbas dalam hadis di atas dipanggil musalsal bitahriki syafatai, musalsal dengan menggerakkan kedua-dua bibir. Ada juga musalsal dengan cara lain, macam-macam lagi, dengan bersalam. Musalsal bil musafahah, bila disampaikan hadis itu dia bersalam, itulah sampai ke bawah. Ada juga musalsal dengan pegang janggut, macam-macam lah musalsal. Ini dipanggil musalsal bitahriki syafatain. Jadi musalsal itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna sampai kepada perawi yang paling bawah lah, yang dipegangan kitab hadis itu sendiri, sampai ke situ. Itu musalsal yang berterusan, yang tidak putus. Ada juga musalsal yang putus, macam ni. Ni dia separuh jalan saja, bukan sampai ke akhir, sampai kepada Imam Bukhari, itu bukan. Tak termasuk itu. Bagaimanapun seperti kata Al-Qastalani, tasalsulnya tidak berterusan sampai ke bawah. Tak sampai ke bawah. Sampai ke bawah tu maksudnya sampai kepada pengarang kitab lah, tak sampai ke situ. Macam ni sampai kepada Bukhari. Adakah sampai kepada Bukhari tasalsul ini? Tak sampai ke situ. Ia terputus di tengah jalan. Demikianlah keadaan kebanyakan hadis musalsal. Mesti ada saja di mana-mana ia terputus. Hadis musalsal yang paling sahih menurut ulama ialah hadis musalsal al-musalsal biqiraati surati as-saff. Itu yang paling sahih. Tak ada lebih sahih daripada itu. Yang lain-lain itu adalah orang yang mempertikaikannya dari mana-mana sudut. Ada juga yang sambung sampai ke bawah, tapi sanadnya tidak sahih. Perawi dia tu perawi tidak sahih, jadi tak kemah juga. Kemudian dalam mentafsirkan seperti di atas tu, kita tengok nota lagi 49. Sekiranya keseluruhan kandungan hadis ini diperhatikan, anda akan dapati terdapat 2 kali tafsiran Ibnu Abbas yang membawa maksud engkau akan dapat membacanya. 2 kali ada dalam tafsirannya. Yang pertama semasa mentafsirkan ayat yang ke-17, inna alaina jam'ahu wa qur'ana.
Beliau mentafsirkannya dengan jam'uhu laka fi sadrik wa taqra'ahu. Dalam tafsiran ini terdapat perkataan wa taqra'ahu, engkau membacanya. Dan yang keduanya ialah dengan mentafsirkan ayat yang ke-19, iaitu thumma inna alaina bayana. Beliau mentafsirkannya dengan thumma inna alaina an taqra'ahu. Sekali lagi. Jadi dalam tafsiran ada 2 kali dia sebut perkataan ini, memberi makna membaca. Apa bezanya? Kenapa 2 kali sama? Sama atau tidak sama? Di sini juga terdapat perkataan an taqra'ahu. Walaupun anda dapati ada pengulangan dalam tafsir beliau, tetapi kedua-duanya membawa maksud yang berbeza. Kerana tafsiran pertama bermaksud kami jamin akan mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu dan kamu akan dapat membacanya. Itu jaminan. Maksudnya ialah membaca untuk dirimu sendiri. Manakala tafsiran bagi ayat yang kedua mempunyai pelbagai maksud yang lain. Antaranya ialah 1, kemudian kami jamin engkau dapat membacakannya. Bukan membacanya, membacakannya. Itu salah satu. Kita kena kata begitulah, baru jadi berbeza. Maksudnya ialah membacakan bacaannya kepada orang lain pula. Itu pun dijamin oleh Tuhan juga. Bukan dapat baca sendiri saja, tak. Dapat baca kepada orang lain juga. Yang kedua, kemudian kami jamin engkau dapat membacanya. Yang sama yang sebelumnya, iaitu membacanya dengan memahami makna dan maksud yang tersirat di sebalik setiap ayat yang kamu bacakan itu. Itu pula maknanya. Jadi bukan semata-mata baca lafaz dia saja. Yang pertama tu baca lafaz dia saja. Nak baca lafaz dia tu pun berbeza dah daripada yang apa di bahasa Arab yang lain, kan dia ada tajwid, ada apa semua tu. Jadi Tuhan jamin semua baca dengan penuh bertajwid. Yang kedua tu baca dengan memahami maksud dia. Yang ketiga, kemudian kami jamin kau dapat membacakannya. Maksudnya ialah menjelaskan makna dan tuntutan setiap ayat yang kamu bacakan kepada orang lain. Tafsiran ini terdapat di dalam Sahih Bukhari, iaitu di dalam kitab tafsir yang menjelaskan bahawa tafsiran Ibnu Abbas untuk membacanya pada kali yang kedua ialah ini dalam kitab tafsir dalam Bukhari. Sebab itu kitab Bukhari dipanggil kitab Jami', kitab yang serba ada dalam itu. Bahagian tafsir pun boleh tengok, bahagian sirah pun boleh tengok, bahagian fiqh pun ada, semua ada. Jadi dalam soal di sini tak adalah, sebab bukan tempat sebenarnya. Di sana ada. Macam mana dia kata? Membaca pada kali yang kedua ialah alaina an nubayyinahu bilisanik. Kami jamin akan menjelaskannya melalui lidahmu. Kami jamin nak menjelaskannya melalui lidahmu. Jadi apa-apa maksud Al-Quran itu kamu akan jelaskan. Kami jamin kamu akan dapat menjelaskan maksudnya. Tafsiran ini amat sesuai dengan tugas Nabi SAW sebagai mubayyin, yang berarti penerang atau penjelas, sebagaimana disebut Allah sendiri menerusi firman berikut, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan atau menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Apa yang telah diturunkan kepada mereka Quran lah. Jadi yang dijamin oleh Allah, kamu menerangkan maksudnya selepas itu, dan supaya mereka memikirkannya. Habis itu perbincangan sepintas lalu berkenaan dengan tafsir Ibnu Abbas itu. Sekarang kita nak tengok dari sudut kesesuaian hadis yang keempat ini, yang kelima ni. Kesesuaian hadis yang kelima ni dengan tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari. Sebab ini semua ni hadis ni 5-6 hadis ni dia berkenaan di bawah tajuk kaifa kana badul wahyi, bagaimana permulaan wahyu itu berlaku, di bawah tajuk itu. Jadi hadis yang kelima ni ada kesesuaian dengan tajuk tu?
Adakah kesesuaian? Sebab Imam Bukhari bila dia buat tajuk, hadis-hadis yang dikemukakan di bawah tu mesti ada kena-mengena dengan tajuk tu. Soalannya tajuk tu dakwaannya. Ini saya dakwa. Mana buktinya? Ini saya buktikan. Melalui hadis-hadis yang dikemukakan di bawahnya. Jadi di mana letak kesesuaian hadis ini dengan tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari itu? Sebab kita kena ingat, kita baca kitab Bukhari ini bukan baca kitab biasa. Dalam dunia ni yang diakui ulama kitab ajaib hanya ada beberapa saja. Salah satunya Bukhari. Memang ajaib. Dah tidak ajaib macam mana, dah 100 lebih dah. Ini syarah Bukhari ni. Mana ada kitab lain sebanyak tu syarah. Satu-satu syarah tu bukan sejilid dua, setengah-setengahnya. 20 jilid, 20 lebih jilid. Macam mana? Kalau memang tidak ada begitu banyak mutiara dalamnya. Yang buat kerja ni orang cerdik-cerdik, bukan calang-calang orang. Jadi di situlah kita nampak tak habis-habis digali macam mana pun, digali macam mana pun mutiara dia tu diselap dia, bawa keluar sebanyak mana, masih banyak lagi kita dah. Sebab itu kita suka dari segi mempelajari Bukhari ni kan suka, sebab banyak benda-benda baru. Itulah yang disebut oleh guru saya dulu, membaca. Setiap kali kamu baca, kamu akan dapat benda baru. Betul. Itu betul. Sebab saya buat kerja, saya tahu. Saya buat kerja ni, saya tahu betul apa yang dia kata. Sungguh kita baca kali lain pula, kita nampak pula benda lain pula, benda baru. Penuh dengan ilham, penuh dengan ilham. Jadi apa kesesuaian? Kita boleh tengok sini nota 50. Berhubung dengan kesesuaian maksud hadis-hadis yang terkandung di dalam bab ini dengan tajuknya sebagaimana yang telah penulis sentuh dalam perbincangan terdahulu, anda akan dapati hadis yang keempat di dalam bab ini lebih bersesuaian dan lebih menepati maksud tajuknya. Lebih menepati bagaimana permulaan datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan permulaan wahyu? Bagaimana dia menanyakan kaifiat, keadaan. Sudut kesesuaian yang ditunjukkan oleh kandungan hadis ini ialah kegopohan baginda untuk mengikut bacaan Jibril alaihissalam dengan menggerak-gerakkan bibir baginda sebelum Jibril menamatkan sesuatu bacaan, kerana baginda masih belum biasa dengan pengalaman menerima dan mengungkapkan kembali ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Ditambah pula oleh kebimbangan baginda SAW terhadap keupayaan diri untuk menguasai setiap bacaan yang dilafazkan oleh Jibril. Nabi SAW bertindak mempercepatkan bacaan dengan mengejar-ngejar bacaan Jibril agar setiap pengajaran yang meniti keluar dari bibir Jibril AS tidak akan terlepas atau tertinggal jauh daripada penguasaan hafalan baginda. Situasi sebegini jelas menunjukkan bahawa ia hanya berlaku di peringkat permulaan mendapat wahyu sahaja. Itu kan ada kaitan dengan permulaan wahyu. Bagaimana? Beginilah. Jadi dia tanya, bagaimana keadaan permulaan wahyu? Beginilah. Ini jawapannya adalah dalam hadis ni, iaitu Nabi SAW gopoh, takut, dalam keadaan ketakutan, bimbang. Sebab apa? Sebab tidak ada jaminan lagi. Jaminan itu datang bila? Selepas ini lah. Kita tahu ni peringkat mana? Peringkat permulaan lagi. Jadi sesuai kan, nampak dengan tajuk tu sesuai sangat. Sesuai sangat dengan tajuknya. Memandangkan keadaan Nabi SAW yang seolah-olah tidak yakin dengan kemampuannya untuk membaca selepas Jibril selesai menyampaikan wahyu itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegur dan meyakinkan Nabi SAW bahawa urusan pengumpulan dan pembacaan Al-Quran bukanlah tugas yang dibebankan kepada baginda. Sebaliknya, ia adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bagaimana orang tu hebat macam mana, di peringkat mana sekalipun, kalau dia kata pelajar, dia menerima ilmu, mesti kena ada teguran, mesti kena ada yang di atas lagi yang memantaunya. Kalau patut ditegur, kena macam ni, macam ni, macam ni. Ini sudah ada kelayakan dah tu, sudah ada kelayakan lah. Sama juga kalau kita buat MA kau, PhD kau, kalau sekarang lah, dia kena ada supervisor juga, ada panduan dia, ada begini, ada teguran. Padahal sudah layak dah tu, sudah layak dah. Tapi yang dikehendakinya macam mana, gini cara, begitu. Ini pun begitu. Cara orang yang mula-mula masuk diberikan panduan lah kepada dia. Gini cara. Jangan sibuk duduk anak tu Jibril baca, kamu dengar baik-baik. Kalau kamu bimbang tak akan ingat, jangan risau. Itu kami jamin. Kami jamin. Apa yang dia jamin, apa yang kita manusia boleh jamin, sejauh mana? Berbeza kan? Berbeza. Akhirnya Nabi SAW tidak lagi mengejar-ngejar bacaan Jibril. Malah baginda akan mendengar dengan tekun dan teliti terlebih dahulu bacaan Jibril. Setelah Jibril selesai membaca sejumlah ayat-ayat yang ditetapkan, barulah baginda memulakan bacaannya dengan perasaan yang lebih tenang. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kenyataan sirah Rasulullah SAW kan, di peringkat awal Rasulullah SAW dikawal oleh sahabat-sahabatnya, dijaga, bergili-gili malam-malam tu jaga. Sebab apa? Sebab orang-orang kafir, musuh Islam, sentiasa mencari peluang kalau boleh nak bunuh Rasulullah SAW. Sebab itu dia ada buat giliran. Tapi bila turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Nabi SAW kata tak payah, balik sana. Dia sudah tenang, sudah ada keyakinan, sudah ada jaminan. Sama juga. Sebelum itu dia manusia, sifat manusia tu tetap ada, kebimbangan, kerisauan, itu tetap ada. Tapi kalau ada jaminan daripada Allah, tak risau apa lagi. Tapi kalau kita guru manusia, guru biasa, tak boleh nak bagi jaminan gitu. Tak boleh. Kalau boleh bagi jaminan gitu, senang lah. Senang. Namun di samping kesesuaian zahir yang terkandung di dalam hadis ini dengan terjematul ba' atau tajuknya yang menceritakan tentang permulaan wahyu itu, para ulama juga telah mengesan beberapa kesesuaian lain, dipanggil munasabah. Kesesuaian ini dalam istilah Arabnya, kalau kita baca kitab-kitab Arab syarah itu dia sebut munasabah. Apakah munasabah di antara hadis ini dengan tajuk? Dia sebut munasabah, itulah kesesuaian. Kita terjemahkan Melayu itu kesesuaian. Antaranya ialah tajuk tersebut juga mengandungi maksud tersirat yang menyerlahkan kehebatan dan keagungan Al-Quran. Hakikat ini terbukti oleh keadaan Nabi SAW yang masih merasa gugup dan bimbang terhadap keupayaan diri untuk menguasai dan mengungkapkan wahyu yang diterima. Meskipun Nabi SAW tentunya sedar bahawa beliau adalah orang yang terpilih di antara sekalian manusia. Betapa hebatnya wahyu, bagaimana keadaan wahyu kepada orang yang tidak biasa lagi. Walaupun dia tahu, dia sedar dia tu Rasulullah, walaupun telah diberikan kemampuan sebelum itu 3 kali tekan, walaupun semua itu, tapi dia masih lagi rasa. Barulah kita nampak betapa kehebatan Al-Quran itu. Untuk kita manusia biasa ni, secara langsung nak terima, tak mampu. Dia melalui Rasulullah SAW sendiri pun mengalami macam ni juga di peringkat awal. Dan sekaligus diberikan kelayakan dan kemampuan yang mencukupi untuk menyempurnakannya. Dalam keadaan sudah ada kemampuan itu pun, dia ada juga kesan kemanusiaan dia tu. Kesan kemanusiaannya itu tetap ada. Yang kedua, kerinduan yang amat mendalam di dalam jiwa Nabi SAW terhadap kedatangan Al-Quran yang ditunggu-tunggu sebelumnya telah menyebabkan baginda tidak sabar-sabar lagi untuk membaca. Itu salah satu rahsia kenapa Nabi itu cepat. Lama dia tunggu. Dia terasa ada kemanisannya. Jadi dia nak baca. Dia tidak tahu pada ketika itu
cara itu tidak disukai, tidak dikehendaki oleh Allah. Sehingga baginda terus saja memulakan bacaan walaupun belum sempat Jibril menyempurnakan bacaannya terlebih dahulu. Ini kerana kerinduannya kepada ayat-ayat itu. Kalau kita, itu pendapat yang pertama, kata dia kerisauan, ketakutan, macam-macam lah. Ini tidak, kerana kerinduannya. Tetapi rindu pun kalau tak kena gaya, tak sampai masa dia, tak boleh juga. Kalau tak kena gaya, tak boleh juga. Rindu-rindu lebih-lebih sangat kan. Daripada maksud ayat yang ke-19 ini, sesetengah ulama telah menyimpulkan satu kaedah usul dalam ilmu usul fiqh, berbunyi ta'khirul bayan an waqtil khitab. Ini kaedah tu mari mana? Ini salah satu daripada ayat ni lah. Bermaksud menangguhkan keterangan, yakni keterangan terperinci tentang sesuatu daripada waktu ia disampaikan. Boleh ke tidak? Dalam ilmu usul fiqh dibahas benda ni. Dalam arti kata yang lain, menjelaskan perincian maksud sesuatu kata-kata yang diucapkan atau disampaikan secara umum sebelumnya. Contohnya dalam mendirikan sembahyang, perincian kepada ibadah sembahyang seperti syarat dan rukunnya belum diperjelaskan lagi oleh syariat. Tapi sembahyang tu ada semasa di Mekah lagi ada. Ini salah satu bukti bahawa boleh ta'khirul bayan an waqtil khitab. Ada kalanya boleh. Kalau kita tak mahu timur semua keadaan pun, ada kalanya boleh. Macam di sini. Jadi dia kata thumma inna alaina bayana. Thumma, maknanya jauh tu, lama tu. Thumma, kami jamin untuk menerangkannya. Jadi dia tidak terang lagi. Sampaikan dulu ayat tu saja. Apa maksudnya? Yang di sebaliknya tu berapa banyak? Tidak diterangkan terus pada masa tu. Jadi ditangguhkan. Bolehkah begitu? Sebab biasanya kalau kita ada perintah, mesti tak boleh lah tangguh-tangguh macam tu, mesti kena jelas semuanya. Ada kalanya begitu, tapi ada kalanya tidak begitu. Walaupun sembahyang itu sendiri telah pun diperkenalkan terlebih dahulu, hanya selepas kewajipan mendirikannya diisytiharkan, barulah segala perincian yang berkaitan dengan hukum mendirikannya diperjelaskan oleh syariat. Inilah yang menjadi pegangan bagi sesetengah ulama fiqh yang menganggap bahawa menangguhkan keterangan terperinci tentang sesuatu daripada waktu ia disampaikan adalah harus dan mungkin berlaku. Bukan dalam semua keadaan lah. Ini kena tengok dari segi usul fiqh lah pula, apa perincian dia tu. Tapi secara kasarnya begitu. Bukan kata kalau cerita tentang sesuatu mesti ada perincian dia terus semua sekali. Tidak begitu. Habislah. Kemudian sekiranya ayat 16 dan 19 surah Al-Qiyamah ini diperhatikan, ini kita nak tengok dari sudut ilmu tafsir. Ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu terletak di tengah-tengah surah Al-Qiyamah tersebut. Ia secara zahirnya tidak kelihatan mempunyai perkaitan dan kesinambungan dengan maksud ayat-ayat yang berada sebelum dan selepasnya. Inilah yang jadi pening kepala ramai orang-orang yang kalau tak belajar, orang kafir kepada kadang-kadang orang orientalis ni, dia tak boleh faham. Boleh macam ni kitab yang dikagumi oleh orang-orang Islam, kitab suci. Tadi cakap tentang benda lain, ni cakap benda lain pula tiba-tiba, kemudian pergi cakap benda lain pula. Tidak seperti buku yang lain. Kalau buku yang lain ada bab, dia bincang pasal tu lah, jelas. Ni macam mana? Ni pening kepala. Sebenarnya ada kaitan ke tidak? Itu yang perlu kita bincang. Walaupun nampak tak ada kaitan, sebenarnya ada kaitan lebih daripada yang lain, kalau kita tahu. Ayat-ayat perkenaan dipanggil siyaq. Dalam istilah ilmu tafsir, ayat-ayat yang tersebut selepas ayat-ayat berkenaan dipanggil siyaq.
Dan ayat-ayat yang telah tersebut sebelumnya pula dipanggil sibak. Jadi siap dan sibak ayat tadi yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas tadi, tidak ada nampak perkaitan. Lain-lain, tak ada kena-mengena. Yang sebelumnya cerita pasal kiamat, yang ini cerita pasal Rasulullah SAW ikut Jibril baca. Apa kena-mengena? Yang selepas itu kiamat pula, kenapa dia tidak sebut tu? Yang kiamat tu dia habis semua cerita kiamat, senang kita tengok setempat gitu. Boleh jadi orang kata begitu kan. Justru ayat-ayat yang berada selepas siap dan sebelumnya sibak membicarakan tentang peristiwa hari kiamat. Ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu pula berkaitan dengan teguran Allah terhadap nabinya kerana tergesa-gesa mengikut bacaan Jibril di peringkat permulaan penurunan wahyu. Ayat-ayat itu juga memaparkan jaminan Allah terhadap kemampuan nabinya mengingati dan membaca Al-Quran serta memahami maksudnya dengan baik, sebaik saja selesai Jibril menyampaikannya. Ayat-ayat yang zahirnya tidak kelihatan mempunyai perkaitan dan kesinambungan seperti ini, itu tak terbaiki juga, baiki sendiri kan? Menyebabkan segolongan manusia meragui Al-Quran sebagai kalam Allah. Inilah salah satu alasan golongan Syiah yang mempertikaikan keaslian Al-Quran. Ini salah satu hujahnya. Sesetengah mereka mendakwa bahawa kandungan sebenar Al-Quran adalah sebanyak 40 juzuk, tetapi malangnya 10 juzuk daripadanya telah dibuang oleh Sayyidina Uthman. Itulah sebabnya kita sering dapati banyak daripada ayat-ayat Al-Quran tidak berkaitan di antara satu sama lain. Di celah-celah ayat-ayat Al-Quran yang ada di tangan umat Islam hari ini, entah sebanyak mana telah dibuang oleh Sayyidina Uthman dan kuncu-kuncunya. Ini kata mereka lah. Kononnya yang dibuang itu ialah ayat-ayat tentang kelebihan dan keutamaan imam-imam mereka dari kalangan Ahlul Bait. Namun semua itu tidak lebih daripada dakwaan dan tuduhan yang tidak berasas semata-mata. Dalam menguraikan masalah ayat-ayat Al-Quran yang kelihatan tidak berkaitan dan tidak bersesuaian di antara satu dengan yang lain, itu para ulama telah mengemukakan 10 jawapan berikut. Baru kita nampak perkaitannya macam mana. Kalau kita baca ni baru nampak. Jadi yang orang kata tak ada kaitan itu tak betul. Kenapa Allah SWT tak letak di satu tempat hukum perkahwinan misalnya, hukum iddah, letak tempat senang macam kitab-kitab lain? Kenapa dia tidak bawa begitu? Kenapa sekali sebut hidup, sekali sebut mati, sekali sebut dunia, sekali sebut akhirat? Sebabnya secara mudah terlebih dahulu, paduan umum, sebabnya kita ni sentiasa kena ingat. Kalau dia setempat itu jadi lupa. Sedangkan kita ni dalam kehidupan kita, misalnya sebut tentang perniagaan, urusan jual beli, lepas tu sebut akhirat, memang kita kena fikir akhirat, jual beli pun bukan tak ada hubungan itu. Kalau orang kafir betul lah, dia jual beli, dia tak ada fikir akhirat, ada dosa pahala. Kita kena ingat, jual beli pun ada akhirat tu, ada dosa pahala tu, ada balasan. Sebab tu dia ada kaitan dengan akhirat kan. Kita kata tadi sebut pasal urusan jual beli, ni tiba-tiba tentang dosa pahala pula. Apa kena-mengena? Tentang akhirat pula. Itu kena-mengena dari sudut itu. Jadi ini yang kadang-kadang orang tak nampak. Sebab itu setengah-setengah ulama, tidak ramai sebenarnya, yang menumpukan perhatian dia kepada tanasub. Kita panggil tanasub ayat, kesesuaian ayat dengan ayat, kesesuaian surah dengan surah. Ni jarang dia sebut. Jarang dia sebut. Kalau sebut ini kan, kalau kita dedahkan kepada dunia, terkejut semua. Sangat rapat perkaitan, walaupun nampak lain, walaupun cara turunnya berbeza, tapi yang disusul sekarang ni adalah ditentukan oleh Rasulullah. Rupanya ada perkaitan juga. Kenapa kita kata yang mula-mulanya Al-Baqarah itu surah Madaniyah? Sepatutnya letak kemudian. Ini letak di awal. Apa kena-mengena? Ada kena-mengena. Sebab itu kita kena tengok, cari tafsir-tafsir yang macam tu. Antara tokoh yang banyak membincangkan benda-benda macam ni ialah sahabat-sahabat tokoh di India dahulu lama dah. Sepupu kepada Maulana Shibli Nu'mani, iaitu Hamiduddin Farahi.
Dalam tafsir dia Nizamul Quran. Oh, ini seorang yang luar biasa. Dia kaitkan ayat, kesesuaiannya. Tak ada nampak, tidak sesuai, tak ada nampak. Semua sesuai. Jadi tertib yang ada ni memang betul tertib yang dikehendaki oleh Allah. Kita yakin begitu, nampak begitu. Walaupun ini surah Madaniyah, Madinah, kenapa letak dulu berterabur letak? Sebenarnya tidak. Ada hikmahnya. Antaranya itu. Antaranya Qadhi Syamsuddin, seorang alim di Pakistan, dia tulis tafsir tafsir Bayanul Quran. Dalam itu pun dia nyatakan setiap ayat apa kena menggunakan ayat ini dengan selepas. Benda macam ni tak ada lagi dibuat. Tak ada lagi dibuat di tempat kita ni. Dan kalau zaman dahulu Jalaluddin Suyuti pernah ada buat juga sedikit. Dan ada lagi buku, tak ramai. Dan Al-Biqai ada tulis itu 20 jilid. Nazmud Durar fi tanasubil ayati was suwar. Nazmud Durar, tanasub di antara ayat dan surah. Itu lagi kebal, memang rujukkan. Benda ni kalau kita tak faham kan, nama keliru. Jadi misalnya satu contohnya ini yang kita hadapi sekarang. Kalau kita tengok la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, ini di tengah ni, di tengah surah. Sebelum tu cerita pasal kiamat, selepas itu cerita pasal kiamat pula. Apa kena mengenanya? Kalau berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas tu nampak tak ada sesuai. Tapi ulama bagi jawapan 10 jawapan. Jadi kalau kita perhati 10, nampak kesesuaian. Nampak kesesuaiannya. Ini panjang, tak apa, kita sikit lagi ya, sikit lagi ya. 10 jawapan berikut. 1, ini jawapan yang pertama. Batasan akal manusia amat terhad. Untuk merungkai persoalan-persoalan yang berlegar di sekeliling kita pun tidak pernah kita mampu. Ambil saja sebagai contoh, kenapakah kita dilahirkan selepas kedua ibu bapa kita? Jawab itu. Jawab itu. Kenapa anda jadi anak kelima bagi kedua ibu bapa anda? Tak boleh jawab. Kita sendiri saja. Saya anak kelima. Kenapa? Tak boleh jawab. Ini dari segi tertib lah. Kenapa Tuhan buat surah ini dulu, kemudian surah ini? Kenapa? Tak payah itu tanya tertib kamu tu dulu. Tertib kelahiran kamu tu dulu. Manusia tidak mampu merungkai persoalan-persoalan itu kerana ia tidak berkait dengan perbuatan mereka. Itu menengok. Malah ia berkait dengan kekuasaan, kejadian dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Apatah lagi untuk menyelami rahsia kesinambungan di sebalik perkataan dan kenyataannya sendiri. Jadi setiap keterangan Al-Quran yang kelihatan seolah-olah tidak mempunyai pertalian dan perkaitan, sebenarnya mempunyai perkaitan di antara satu sama lain. Hanya pengetahuan manusia yang cetek saja masih belum mampu untuk mengaitkan kesinambungannya. Itu saja. Dijawab itu mudah. Yang kedua, Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Ini dalam tafsir dia, tafsir besar. Ini pun 20 jilid. Tafsir Mafatihul Ghaib, atau dikenali juga dengan tafsir Kabir. Kalau dalam kitab tafsir ni, kita tafsir sebenarnya rujukan utamanya 4 sebenarnya. Yang lain-lain itu banyak bilangnya, tapi 4 saja. Kalau tafsir lama, 4 saja. Nombor 1, tafsir Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Nombor 2, tafsir Ar-Razi. Nombor 3, tafsir Qurtubi. Nombor 4, tafsir Ruhul Ma'ani. Ini 10 jilid lebih semua. 10 jilid lebih semua. Kalau nak tengok penyelesaian dari sudut hadis, tengok tafsir Tabari. Ibnu Katsir adalah ringkasan kepada Tabari. Kalau nak tengok tafsiran berdasarkan akal, logik, falsafah, kena tengok tafsir Imam Razi. Kalau nak tengok tafsiran berdasarkan fiqh, sudut fiqh penekanannya, tafsir Qurtubi. Kalau nak tengok gabungan semua tu, tafsir Ruhul Ma'ani. Ini rujukan utama yang besar.
Ini tafsir Razi, kita ambil daripada tafsir Imam Razi. Mempunyai pandangannya yang tersendiri. Di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, di samping mengemukakan beberapa tafsiran yang lain, beliau juga mengumpamakan teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi SAW di tengah-tengah perbincangan tentang kiamat dengan seorang guru yang menegur muridnya yang didapati tersasar fokusnya daripada tajuk pelajaran yang sedang dibincangkan. Ini digunakan, dia banyak gunakan. Dalam tafsir ni memang kuat gunakan. Setengah-setengah ulama kata dia tak puas hati banyak dengan tafsir ni, sebab dia menimbulkan kemuskilan banyak, gini. Tapi dia jawab tu sikit. Jadi banyak tak puas hati kita. Tapi banyak, sikit-sikit pun banyak juga. Banyak juga. Nak banding dengan kemuskilan yang dia timbul tu, nak banding. Jadi dia jawab tu tidak memadai lah. Sepatutnya jawapan ni kena lebih panjang lagi daripada persoalan itu. Tapi walau bagaimanapun banyak dah dia telah jawab. Dia telah jawab. Baiklah, dia kata, lantas si guru berkata, jangan hilang tumpuan dan jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Setelah itu si guru meneruskan pula perbincangan yang telah dimulakannya sebelum itu. Jadi mana dia mengajar, Allah mengajar Nabi SAW tentang kiamat. Tiba-tiba Nabi dulu ikut Jibril dulu, kalau sibuk benda lain. Jadi Allah SWT tegur di situ. Lepas tu setelah tegur, Nabi bagi perhatian semula. Dia cerita pula yang sebelum itu, sambung pula lah. Ini kata dia, apabila pelajaran yang disampaikan guru tersebut dinukilkan bersama-sama tegurannya terhadap murid tadi dibaca oleh orang yang tidak mengetahui latar belakangnya, tentu sekali ia akan berkata, bahagian teguran ini nampak tidak ada kena-mengena dan tidak sesuai langsung dengan bahagian sebelum, yakni siap dan selepasnya, sibak. Tidak ada sesuai. Siapnya, sibak itu yang sebelumnya, nampak tak ada sesuai. Tetapi kepada orang yang mengetahui latar belakangnya pula, dia tidak ada apa yang tidak kena di dalam nukilan itu pada pandangannya. Begitulah juga dengan teguran Allah di dalam surah Al-Qiyamah ini. Apabila Nabi SAW menggerak-gerakkan lidah dan mempercepatkan bacaan agar tidak ada yang disampaikan oleh Jibril itu terlepas daripadanya, atau kerana rindu sangat untuk membaca wahyu yang diturunkan, baginda SAW ditegur oleh Allah SWT. Apa yang dikehendaki daripada baginda ialah menumpukan sepenuh perhatian kepada bacaan Jibril alaihissalam. Adapun kemampuan mengingati lafaz-lafaz, menghayati makna-maknanya dan menjelaskan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, semua itu termasuk dalam perkara-perkara yang dijamin Allah akan dijaga dan disempurnakannya. Jadi maknanya semua yang berlaku itu, proses itu, pengajaran itu, teguran dia, jelas-jelas diletakkan bersama. Diletakkan bersama. Jadi kita kena tahu latar belakang dia. Kalau kita tengok dalam keadaan tak tahu latar belakang dia, tak faham. Tak faham. Kita kata tak ada kaitan lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nampaknya masa kita tak sempat kan? Kalau nak baca ni 10 ni banyak ni. Kita berhenti setakat itulah. Wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ada banyak jawapan ini. Nanti habis semua, insyaAllah nampaklah. Sekarang ni mungkin tergantung-gantung. Jadi kita setakat itulah dulu untuk pagi ni, sebab masa tak mengizinkan. Wallahualam. Ada soalan? Saya tanya semalam, Ustaz kata kalau dalam berdoa kita boleh bercakap-cakap, apa maksud dia? Boleh bercakap dengan orang lain lah, tidak batal lah jadi doa tu. Itulah maksudnya. Kalau kita bercakap dengan orang lain, Tak apa, boleh.
Cuma kurang elok kan. Lari tumpuan tu. Tapi kalau sembahyang cakap macam tu batal. Itu bezanya. Ustaz, bagaimana tafsir ni yang Ustaz mukakan 4 tafsir utama? Kalau dalam Syarah Bukhari ni, kita apa yang paling utama untuk memahami maksud kenapa yang Imam Bukhari sebenarnya boleh kita rujukan? Nombor 1 sekali Fathul Bari, Hafiz Ibn Hajar. Nombor 1 sekali. Guru saya dulu kata, kalau seseorang tu nak mengajar Bukhari, dia tak baca Fathul Bari ni, orang bengong kata dia. Fathul Bari. Yang lain-lain tu baguslah, makin banyak baca mana sekurang-kurangnya. Itulah yang sebaik-baiknya. Tetapi yang rujukan utamanya antaranya Fathul Bari, Umdatul Qari, Irsyadus Sari, dan Syarah Kirmani. Syarah Kirmani itu kalau yang lama. Ini antara rujukan utama lah. Biasanya orang pakai. Saya sendiri pun masa tulis ini memang sentiasa berada di hadapan kitab-kitab itu. Yang ketiga apa Ustaz? Mana? Yang ketiga Irsyadus Sari, Al-Qastallani. Selalu kan kita sebut Qastallani. Itu kitab besar tu. Dia tulis lepas daripada Fathul Bari dan Umdatul Qari lagi. Dan Syarah Kirmani. Tadi tak cadangkan dengan Tawari untuk rujukan tafsir Tawari. Kalau dalam sirah apa kalau Tawari? Dan dia ya. Dari segi tafsir, dari segi merangkumi, banyak terdapat dalam itu. Bukan bermakna ia terjamin semuanya sahih dalam itu sudah ditapis, tidak. Tapi yang disyorkan sebagai kita kata hutan lah. Kalau hutan tafsir. Jadi dalam tu ada macam-macam lah, bahayanya begini, ularnya, singanya ada. Tapi itulah hutannya. Kalau nak cari apa, pergi cari situ. Dalam hutan ada semua pokok, bukan pokok durian saja, semua tak ada di luar pun ada lagi. Tapi bukan bermakna semuanya boleh dipakai, tidak. Sebab itu Ibnu Katsir dia meringkaskan, dia tapis. Ini yang sudah tapis itu Ibnu Katsir itu. Seperti mana tafsir Nasafi misalnya. Kita tengok tafsir kemudian yang lebih kecil. Dia adalah ringkasan daripada tafsir Baydawi dan tafsir Kasyaf. Yang nombor 3 tadi kita ambil daripada Zamakhsyari. Dua tafsir ni dia ringkaskan dan dia pilih-pilih lah. Pilih-pilih. Jadi kita boleh tahu ini, kalau nak tengok yang bersih sikit, tengok yang ni. Yang asal dia ini. Yang ini campur lah, faham dia Mu'tazilah, dia pun ada juga. Tapi dia pakar dalam nahwu, dalam balaghah, memang hebat. Imam dalam ilmu balaghah, Zamakhsyari. Tapi dia jadi ahli sunnah akhirnya. Tafsir tu dia karang sebahagiannya ketika dia Mu'tazilah. Tapi banyak kita boleh tumpang, banyak perkara. Gitu. Nak tengok yang lebih bersih, tafsir Nasafi. Itu ringkasan dan yang sudah kita kata sudah dibuat kulitnya lah oleh Imam Nasafi. Jadi kulit dia buat tafsir Nasafi. Asasnya Baydawi dan Kasyaf Zamakhsyari, dua. Ibnu Katsir asasnya Tabari. Yang tadi kalau macam sirah tadi, dalam sirah sejarah, bagi saya lah, kalau kita mengambil sikap yang adil dalam melihat jasa-jasa ataupun sumbangan ulama-ulama dahulu, walaupun banyak yang tak betul dalam itu, tapi dia amanah, dia ada sanad. Tabari dia ada sanad, walaupun tarikh Tabari dia tu dalam sejarah dia ada sanad. Yang silap orang kita bila ambil daripada Tabari itu, dia tak sebut sanad. Sesoalnya ini memang fakta, memang betul-betul inilah yang betul. Padahal dalam Tabari itu dia berapa banyak yang bercanggah, dia bawa semua. Misalnya tentang Muawiyah, yang hodoh pun ada juga, yang jahat pun ada juga, yang baik sangat pun ada juga. Kenapa tak ambil yang baik?
Kita ni jadi macam lalat tu kenapa? Nah. Musuh dia. Kenapa macam tu? Itu soalan. Syaitan lah. Sebenarnya dia sudah melaksanakan tanggungjawab dia. Dia bagi dengan sanad dia cukup. Kalau tak ada sanad, dia seorang ulama hadis. Malam tadi kita tengok pendapat dia kan. Dia kata apa tu masalah sembahyang jenazah tak perlu ada air sembahyang. Ada antaranya dia. Jadi dia seorang yang memang hebat, alim, hadis apa semua. Kalau dia tak bawa sanad, faham sendirilah. Kamu belajar kaedah ilmu hadis. Kalau sanad itu putus macam mana, sanad tak ada macam mana, nilai sendirilah. Jangan kira ambil saja gitu. Silap kita lah. Silap kita. Orang kalau pandai yang besar macam ular tu boleh diambil penawar ni. Tak payah pada dia. Tafsiran dia kepada perkahwinan Nabi dengan Zainab nampaknya tidak berapa. Yang mana tu? Siap. Memanglah seperti yang saya kata tadi, tidak semuanya itu bersih. Macam dalam hutan kan. Jadi kita kena beringat sikit nak makan, tetapi buah tu lah. Buah tu buah beracun. Kita makan boleh rebah situ tu. Kena pasti dulu. Hutan. Ya. Isu tabari lagi lah. Maknanya ada kaitan dengan isu tabari. Boleh tak kaitkan dengan penerimaan Ibn Ishaq? Cerita Ibn Ishaq lagi lah. Sebab cakap memang dia ada menghala ke Syiah, tapi ada juga riwayat dia menghala kepada Sunnah. Jadi kita terima dia macam kita terima tabari juga. Boleh tak? Ibn Ishaq. Dan Ibn Ishaq tu salah seorang perawi tabari juga. Tabari pun ambil daripada dia banyak juga. Jadi kalau duduk begitu tak apalah, tapi biar sebab tu kita tengok orang pandai Hafiz Ibn Hajar pun dia rojok juga. Ibn Ishaq tu dia ada. Tapi dia ada cara dia sendiri ada cara dia sendiri dia tahu kaedah dia sendiri cerita. Kalau Ibn Ishaq ni mutafarrid, bersendirian, berseorangan dalam meriwayatkan sesuatu dan bercanggah pula dengan orang lain, semua tak terima, siapa pun tak terima. Dia ada kaedah macam itulah. Kemudian dari segi Tabari ni, kalau kita dia ialah satu, saya sudah tulis sebenarnya dalam buku Syiah Rafidah tu. Sebenarnya Tabari ni kitab dia berapa lama tak ada di dunia Islam. Cuba baca. Dia ditafsirkan oleh padri-padri orientalis berapa lama. Kemudian baru diperkenalkan. Kalau kita tengok tarikh Tabari kadang-kadang dia teruk lah, tak pernah sabar. Kita bimbang takut orang-orang asing, orang-orang luar, musuh Islam ni selit-selit dalam tu. Boleh jadi. Sebab berapa lama tak ada di dunia Islam. Sama juga Tabaqat Ibn Sa'ad, tak ada. Cuba baca semua. Yang saya tulis tu ada rujukan semua. Jadi begitulah keadaannya. Cuma dia satu lagi kita kena ingat, Tabari ni ada dua. Tabari Syiah, Tabari Sunni. Ada dua. Takut kadang-kadang orang guna nama Tabari ni, dia bawa pahaman yang Syiah tu, memang Tabari lah. Situ kita terkena. Biar pastikan dahulu Tabari mana. Seperti Ibnu Qutaibah ada dua. Ibnu Qutaibah Sunni, Ibnu Qutaibah Syiah. Kadang-kadang dia pakai nama Sunni tu, habis keliru orang Sunni. Jadi kita kena pastikan benda-benda macam ni. Kalau ada yang kadang-kadang dia sebut Muawiyah laknatullah, itu bukan cara orang Sunni macam tu. Iya ke dulu? Kita kena ingat benda ni berapa lama tak ada. Saya pun tak ingat. Cuba tengok buku tu berapa lama, 50 tahun ke 100 tahun ke, ada sebut. Lepas tu ditashihkan oleh padri-padri dan orientalis. Lepas tu baru dibawakan ke dunia Islam. Jadi banyak kan benda macam ni tak boleh nak pegang sangat. Walau bagaimanapun kita tengok dia ada sanad-sanad dia. Yang macam tadi tu tak usah pegang lah. Tak usah pegang, tak usah kira, tak usah pakai. Gitu.
Ini soalan ni sekarang ini terlalu banyak majlis meriwayatkan hadis musalsal. Mohon komen Maulana dalam hal ini. Tidak perlu, bagi saya tak perlu. Sudah. Yang perlu, lebih perlu saya belajar memahami hadis. Apa pengajarannya? Apa keindahannya? Apa kehebatannya hadis? Dengan kita terima benda macam tu tak jadi apa? Boleh zaman dahulu kan. Tapi sekarang ni buku tu sudah dibukukan, sudah siap dah. Tak ada akan terjejah dengan sebab kita, atau menaikkan darjahnya dengan sebab kita. Tak ada. Yang dihukumkan dhaif ke sahih ke dalam kitab tu setakat pengarah dia sampai kepada Rasulullah. Sudah jelas. Sanadnya ada dalam perawi-perawi dia tu ada dalam kitab-kitab rijal. Yang di bawah ni mana ada? Tak ada.